telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam hati manusia, inilah nikmat syurga. Saya cerita tu tuan-tuan boleh terlintas. Syurga macam tu ke esok? Sendiri tengoklah, insya-Allah. Bagi cukup syarat. Cerita apa? Dia negeri nikmat. Memang best. Memang best. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala bagi syurga itu. Itu doa. Apa yang wajib atas kita? Jaga syarat elok-elok, mati dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna wa illa wa antum muslimun. Tu syarat. Tu anak kunci betul syurga paling besar. Tak ada tu hayal, penat aja. Jadi pastikan hak tu ada. Jaga status. Jangan ada benda boleh membatalkan. Terutama akhir zaman ni, Rasulullah pernah peringat kita, pagi beriman, petang kafir, malam beriman, siang kafir. Boleh bertukar-tukar status. Pasal apa? Disebabkan tak fahamnya berakidah, disebabkan nipisnya akidah, nipisnya fahaman tentang ajaran Nabi SAW. Ada ketika dia membenarkan, ada ketika dia mengolok-olokkan. Alhamdulillah. Kita jaga elok-elok semua yang dibawa datang oleh Nabi, kita benarkan dia. InsyaAllah kita dapat iman itu, iman syarat untuk kita boleh dapat syurga yang kekal abadi ini. Okey. Misbah baca dekat tu kot. InsyaAllah kita sambung nanti. Dia kata, imanuna bihaudi khairi rusli hatumun kama qad ja'ana fin naqli. Soal kalau ada tentang syurga neraka tadi, dan juga disiplin ilmu yang mesti dipaham tentang i'tiqad. Memang syurga neraka dia benar, realiti, dia bukan fantasi. Dia ni memang dah Allah Ta'ala jadikan, bukan akan dijadikan, memang ada dah. Lepas tu dia kekal, dan syurga tempat nikmat, neraka tempat azab. Itulah fakta asas yang kita duk bicara semua. Soal kalau ada sekitar tu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang? Ya. 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 Ibu dia. Oh, jadi bentara. Oh. Rasulullah tu. Ya. Soalan di situlah. Oh, nanti dulu. Semalam. Okey. Mengikut kaedah yang memang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, mak dengan ayah Nabi kita Muhammad SAW, memang mereka ni dari segi nisbah kategori mereka ahli fatrah ataupun ahli fitrah tadi. Fatrah, fitrah memang dua-dua bahasa tu ada dalam Quran. Ala fatrati minar rusul, ala fitrati minar rusul. Istilah ahli fatrah ni pasal mereka tak ada bertemu Rasulullah, dan Rasul yang ada Arab sebelum itu adalah Nabi Ismail. Tempoh yang terlalu jauh sampai puak Arab tak tahu dah apa ajaran-ajaran Islam yang macam mana ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dulu. Jadi mereka ni memang istilahnya, walaupun tak istilahnya mati tak beriman, tapi bebas pada api neraka. Bahkan wajib diiktikad dengan limpah kurnia yang Allah Ta'ala beri, bukan saja mak ibu bapa Nabi kita Muhammad SAW, bahkan semua orang yang berstatus ahli fatrah, ahli fitrah adalah ahli syurga. Apatah lagi pada mak dengan ayah Nabi kita Muhammad SAW, pastinya Allah Ta'ala berikan dia untuk mensyafaat, dan pastinya bukan bentara dalam syurga, tapi adalah ahli syurga yang dapat nikmat. Kalau atas kaedah ahli sunnah wal jamaah yang masyhur disebut, itu adalah akidahnya. Jadi bukan bentara, jadi serving orang, makan minum. Tak, mereka adalah ahli syurga. Yang memang ada sebut jadi bentara ni, wildanun mukhalladun, yang ada sebagai ulama menafsirkan wildanun mukhalladun, itu ialah kanak-kanak yang kecil, khususnya daripada kanak-kanak orang kafir, anak-anak orang kafir yang mati sebelum baligh mereka. Memang mereka tak kena siksa pasal mereka tak ada sampai umur taklif syarak. Kalau mak bapak mereka kafir sekalipun, memang kat dunia mereka hukum kafir, tapi di akhirat esok lepas pada api neraka, pasal mereka bukan ada salah apa-apa. Mereka ni masuk dalam syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, cuma di atas sebab kecilnya mereka. Maksudnya masih belum ada hukum taklif,
mereka ni yang jadi bentara dalam syurga. Bentara ni, bentara lah, kita faham bentara kan? Yang tu yang wildanun mukhalladun. Adapun mak ayah Nabi kita Muhammad SAW, mereka bukan bentara, bahkan memang ahli syurga yang dapat nikmat besar. Bahkan di atas status Nabi kita tu, dia ialah seafdal makhluk. Semestinya Allah Ta'ala beri pada mak ayah seafdal makhluk adalah nikmat yang besar. Itu adalah kemuliaan yang masyhur dibahas oleh ulama saudara wal jemaah, yang bila dah faham Rasulullah orang mulia, mesti mak ayah dia juga Allah Ta'ala berikan kemuliaan sebegitu. Saya jawab soalan lagi. Adakah ia makhluk Allah? Tuan-tuan boleh tolong jawab? Soalan pendek je. Adakah syurga neraka ni makhluk Allah Ta'ala? Itu kan soalannya. Kalau tak kata makhluk, takkan nak kata sama dengan Allah Ta'ala. Mana boleh lah. Makhluk lah. Ya. Di atas kata dia telah dijadikan, disediakan. Bila disedia, soal siapa yang mensedia? Allah. Jadi kalau itu surga neraka ni, kalau istilah Arabnya, dia khaliq ke makhluk? Makhluk. Dia makhluk lah. Selain pada Allah Ta'ala, ini makhluk lah. Ya, surga neraka ialah makhluk Allah. Maksudnya Allah yang jadikan surga neraka. Nabi Adam. Ya. Bagus soalan tu. Soalan ditanya ialah kejadian syurga ni memang dia sebelum daripada kejadian manusia kan. Cuma nak detailkan dia. Di mana batas tu, sebelum malaikat ke, selepas aras ke? Ya. Kalau seingat saya mengikut asal kaedah ahli sunnah wal jamaah, pasal kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah memang tidak ada yang mendetailkannya. Walaupun ada sebahagian ulama mendetailkan tentang di mana waktu bila kejadian, tapi kalau sebut atas akidah yang wajib dipegang, tak wajib dipegang di mana dan bila, cukup dengan kata dia ada, sudah memadai dari segi akidah. Adapun mendetailkan dia, selepas kejadian malaikat kah, sebelum malaikat kah, selepas aras kah dan kursi kah, sebelum Lauh Mahfuz kah, selepas Lauh Mahfuz kah, kemudian sikit kah, hak tu ada benda yang kalau ikut di atas akidah ahli-sunnah wal jamaah, tidak ada nas yang qat'i, yang putus menyebut tentang bila dengan tepatnya. Atas kaedah ahli-sunnah wal jamaah juga, di atas kata tak ada nas yang putus itu, maka lebih baik kita mendiamkan memberi huraiannya, adalah lebih utama daripada menghurai. Lagipun kalau atas menghurai ni ada macam-macam pendapat ulama. Lagi pula tu dia tak wajib diiktikad. Di atas kata tidak ada istilah nas yang qat'i dilalah wa subut, yang sampai pula bilangan tafsir ulama yang mutawatir wajib beriktikad gitu. Di atas ketiadaan yang wajib dan mutamat dipegang bila itu, cukuplah dengan macam mana kita bicara tadi. Bila dengan pasti itu, diam aja lah. Kalau saya sendiri saya jawab itu, walaupun ada pendapat-pendapat tu pasal dia bukan benda yang wajib dipegang dan iktikad, cukup dengan kata dia ada. Jadi kalau atas kata minta pendetilan tu, saya tak sebut lah. Walaupun kalau ikut ada pendapat ulama kata dia memang, dia kemudian sikit setelah dijadikan aras, kursi, kolam, Lauh Mahfuz yang kita bicara hak bulan lepas tu, lepas tu baru syurga neraka. Kalau tengok tertib kitab pun, kita bicara syurga neraka ni selepas bicara aras, kursi, kolam, Lauh Mahfuz, cerita syurga neraka. Kalau selalunya tertib ulama disebut dulu kemudian ni, selalunya something there. Atas isyarat itu, kalau nak sebut, memang ada ulama sebut gitu. Tapi di atas i'tiqad wajib kau pegang. Kalau ada orang kata syurga neraka ni, dia ni selepas cipta malaikat baru dah ada dah. Dulu lagi pada aras, kursi, katalah gitu. Kalau ada orang kata macam tu, macam mana? Dari segi kaedah,
kita tak disuruh menengkari benda yang tidak ada nas kepastian, mana tertib kejadian dengan tentu dan pasti. Cukup dengan kata dia Allah Ta'ala dah buat, cukup. Jadi saya jawab itulah. Walaupun nak kata tu sebenarnya betul lah ayat tu. Maksudnya ada sebagian ulama yang kata dia kemudian sedikit selepas kejadian yang besar, Allah Ta'ala buat arash, kursi, qalam, lauh mahfuz dan malaikat yang tulis di lauh mahfuz tu, kemudian baru syurga, neraka. Masih cukup. Baik. Ada lagi Ustaz? Ya. 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 Soalan ditanya adalah tentang tiup sangkakala pertama tu kalau ikut. Sangkakala pertama kan dia hancur semua makhluk. Yang kedua ni baru hidupkan balik manusia. Ayat yang memang masyhur umum disebut hancur semua makhluk. Macam mana pun atas bahas ulama mengikut kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun ayat disebut hancur semua makhluk, sebenarnya tak semua. Ada sebahagiannya yang dikecualikan. Antaranya yang telah kita dah belajar dulu, ada istilah ajbuz zanab, roh. Antaranya syurga dan neraka. Dan bila syurga dan neraka, semestinya malaikat-malaikat yang memang Allah Ta'ala jadikan untuk ada dalam syurga atau dalam neraka yang bertugas, termasuklah antara dalam syurga tu bidadari-bidadari yang ada di dalamnya. Macam mana syurga tak binasa, macam mana neraka tak binasa, apa konten dia juga tak binasa. Jadi kalau atas tanya khusus pada bidadari yang ada, memang bidadari di dalam syurga, macam mana syurga tiupan sangkakala tak membinasakan syurga dan neraka, maka ahli yang ada dalam syurga pada masa itu, itulah bidadari antaranya. Itu juga para malaikat yang bertugas, yang Allah Ta'ala jadikan dengan tugas tertentu dalam syurga, yang tu juga adalah yang tak binasa. Kerana bila syurga tak binasa, apa yang ada dalam syurga dan neraka juga adalah tidak binasa. Begitu juga bila sebut lauh mahfuz, qalam, arash, kursi tak binasa, maksudnya apa yang ada di situ juga adalah tak binasa. Antaranya bila sebut arash, malaikat penanggung arash, lah ni ada 4 orang, tiup sangkakala kedua dia akan ada 8 orang malaikat untuk menanggung arash. Itu juga adalah antara tak binasa. Lazim daripada arash tak binasa, malaikat menanggung arash tak binasa. Itu kaedah-kaedah yang disebut oleh ulama lah, mahamkan apa yang terbinasa hasil daripada tiup sangkakala pertama tu. Rasa saya jawab soalan. Okay, lain ya. Oh, best soalan tu. Yang tu pun saya sedang mencari dalil kitab, nak mencari jawapan tu. Bagus soalan. Soalan ditanya ialah kalau mak bapak Islam, anak Islam kan. Mak bapak kafir lah, anak kafir. Kalau katalah Syiah tu kafir, anak-anak kalangan Syiah ni, Syiah lah. Syiah tu kafir. Jadi Syiah yang Syiah keturunan ni, Syiah yang keturunan kafir, adakah mereka ni bila tak dapat Islam yang betul, adakah mereka ni jadi ahli fatrah ataupun masuk neraka kekal abadi? Pasal mak bapak dia pun kekal abadi neraka, anak dia pun kekal abadi neraka. Sedangkan anak tu lahir dalam keadaan jadi Syiah pasal mak bapak Syiah, dia umum tak tahu Syiah tu apa. Jadi mati pula sebelum balik kan. Di atas mati sebelum balik memang istilahnya ahli fatrah lah. Cuma adakah apakah ahli fatrah, orang tak ada taklif lah. Adakah bila dia balik surah Islam yang betul tak dapat, adakah mereka ni berstatus ahli fatrah ataupun adalah hukum Syiah juga? Itu yang saya ni sebuah kitab saya sebenarnya sedang mencari tu, nak tengok ulama bahas sebut ini tempat ambil. Kalau jawab dengan kaedah boleh jawab tu, tapi jawab dengan semua rujukan saya tak boleh sebut rujukan. Yang lain-lain memang boleh sebut rujukan banyak tu, pasal memang banyak lah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sebut dengan kaedah macam ni, pandang dari sudut kafirnya Syiah, anak-anak mereka pun lahir jadi Syiah. Kalau contoh ke Syiah tu, Syiah pun Syiah yang jadi kafir lah, anak-anak mereka yang kafir. Jadi bila dia orang balik kafir, bila tak dapat seruan Islam,
yang betul, maksudnya tak dapat kaedah ahli sunnah wal jamaah yang betul, duk faham Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala apalah macam-macam tu, itikad salah dia orang tu, faham daripada kafir, tak dapat seruan Islam. Jadi anak-anak dia kalau mati tak masuk neraka, mak bapak dia masalah. Pasal yang salah adalah mak bapak yang jadi kafir, yang asalnya daripada Islam betul, tengok tak ikut ahli sunnah wal jamaah. Adapun anak-anak ni memang dah ikut mak bapak yang tak betul, itu apa yang tak betul tu tambah pula boleh bawa pada kufur. Jadi mereka tu atas tak dapat seruan Islam, mereka ialah ahli fatrah. Itu kalau dengan kaedah tu. Macam pun kalau tengok atas bahas akidah dengan kaedah, orang murtad, bila dia murtad, anak-anak yang lahir daripada dia dihukum Islam, tak ikut murtad. Maksudnya yang murtad dia orang murtad, anak tak ikut murtad. Anak tak ikut murtad. Jadi bila anak tu balik, anak tak jadi murtad, anak jadi Islam. Jadi pahala anak jadi Islam, tengok ikut mak bapak juga murtad. Padahal masa dia dalam keadaan sebelum balik, kalau ikut siapa yang murtad, tak ikut murtad. Maksudnya mak bapak yang murtad, anak tak ikut murtad pada mak bapak. Tapi bila anak dah balik, macam mana mak bapak dia murtad, dia pun diasuh dengan mak bapak dengan cara murtad, dia pun jadi murtad. Jadi murtad. Jadi faham tu, maka dia hukum murtad juga. Jadi dengan dua kaedah tu. Cuma itulah, kalau saya ada tunjuk rujukan nak ambil pasti tu tak ada. Tapi kalau berdasarkan dengan dua pembahasan tu, kalau tengok dengan bahasa ulama tentang taklifan murtad tu, masalah murtad tu besar. Kalau ikut pendapat tu adalah yang dipakai dan ditanggung. Kalau Jelani pun kalau orang tanya saya, jawab tanya masalah tu, kita hukum hak nombor 2 yang saya sebut ni. Maksudnya mereka tak dihukum ahli fatrah. Maksudnya bila mak bapak mereka jadi Wahhabi ataupun Syiah ke, yang menyebabkan keluar dari Islam, ataupun seumpama itu yang asalnya ajaran Islam, yang boleh jadi murtad. Bila mereka murtad, anak-anak mereka ni memang kalau tak balik tak ada masalah. Mati sebelum balik memang tak ada masalah pasal tak ada taklif. Tapi bila balik, tengok ikut perangai mak bapak mereka juga yang ajaran tak betul itu. Dari segi hukum tak betul adalah tak betul. Dan kalau murtad, sabit hukum murtad. Pasal murtad bukan pasal mak bapak, pasal dah balik. Kenapa hang tak pergi cari belajar hukum Islam yang betul, yang pergi ikut murtad? Kalau ikut dengan bahas, hak tu kuat. Cuma kalau sebut tengok rujuk, hak tu tak boleh nak sebut tu. Pasal kaedah dua-dua bab dia. Tapi kalau nak sebut satu tempat yang khas, disebut dua-dua ni dia compare, hak tu saya tak jumpa nak sebut rujukan. Memang saya duk cari lah tu. Pasal saya tak pernah sangka ada orang nak tanya. Rupanya ada orang tanya main. Okey. Jadi kalau cuma rujukan saya tak boleh sebut. Sorry. Tapi kalau faham dengan dilalah apa bahasa ulama, dia menyebut tentang murtad, bila dia anak-anak ni balik, hukum murtad atau tu adalah dipakai apabila anak tu turut murtad dengan di atas alasannya pasal mereka ni khitab, asalnya dia Islam yang asal, dikhitabkan dia untuk ikut asal, dan sebenarnya memang boleh cari yang asal, dikhitab pada mereka untuk mencari ajaran betul pasal mereka asal daripada ajaran yang betul. Dan berarti boleh dia tengok hak betul hak salah. Jadi kenapa tak pergi cari ajaran betul, dicas salah kenapa tak cari itu. Kalau ikut yang tu, yang kalau nisbah bahas kuat yang ada, yang pernah tengok dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah kita tentang status yang macam ni. Jadi kalau ikut dengan ahli fatrah tu, dengan yang hukum terikut pada Wahhabi itu, bila dia balik adalah hukum Wahhabi, itu kuatlah. Maaf tak boleh, kalau ada nisbah rujukan tu tak boleh. Tapi kalau nisbah tengok bahas tentang taklif tu kuat berbanding dengan ahli fatrah. Lain kalau ada. Baik, kalau tak ada tu insya-Allah kita tangguh. Jadi kita tak bicara, kita sambung nanti insya-Allah satu-satu tu. Imanuna bihaudi khairi rusli. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.